Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang menonton dalam sesi kali ini dan saya berasa sangat seronok dan teruja dapat terlibat dalam satu sesi perkongsian seperti ini dan hari ini saya akan bercakap tentang satu tajuk yang sangat dekat di hati saya sendiri iaitu trend dan juga masa depan pendidikan. Dari kacamata saya melalui pengalaman dan juga penglibatan saya sebagai seorang bukan sahaja pendidik tapi juga wakil industri lah. Dan sepanjang hari ini dalam event PDP Spotlight ini saya tengok ada banyak speaker-speaker lain, pembentang lain yang dapat cakap tentang pelbagai topik. Ada yang sentuh tentang apa tu cara mengajar, ada cerita tentang bahan mengajar, ada cerita tentang tips, teknik, ada yang cerita tentang perkongsian teknologi dan macam-macam lah. Ada AI, ada tentang pendidikan digital dan macam-macam. Dan banyak juga yang saya belajar dan kini giliran saya pula nak bercerita tentang trend dan juga masa depan pendidikan. Dan saya ada sediakan sedikitlah perkongsian, ada gambar, ada data dan kita akan go through dan saya akan kupaslah sedikit tentang masa depan pendidikan dan macam mana seorang guru boleh mainkan peranan berdasarkan apa yang kita nampak ni. Dan sedikit pengenalan dahulu, saya adalah Khairul Anwar dan saya adalah pengasas satu aplikasi pendidikan bernama Pandai. So Pandai ini relatively baru lagi. Dia bermula pada tahun 2020 dan alhamdulillah kini dah berkembang pesatlah. Telah digunakan oleh ratusan ribu pelajar dari seluruh Malaysia, sekolah rendah dan sekolah menengah dan mengandungi pelbagai bahanlah untuk pelajar-pelajar tahun 1 sampai tingkatan 5 mengenai pelbagai subjek dan juga menepati kurikulum lah yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan alhamdulillah Pandai sini dah berkembang dan dilancarkan di luar negara jugalah dan mendapat sokongan pelbagai pihak. So saya hari ini bukan nak cerita tentang aplikasi Pandai. So aplikasi Pandai ni rupa dia lebih kurang macam ni lah. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang belum tapi boleh muat turun saja dan gunakan. Tapi sebelum mulakan Pandai pada tahun 2020, alhamdulillah saya dan rakan-rakan dah 15 tahun lah dalam dunia pendidikan. Jadi terlibat dalam pelbagai aktiviti dan juga inisiatif pendidikan bukan sahaja di Malaysia tapi di luar negara jugalah. Dan alhamdulillah banyaklah keterlibatan dan apa yang kita nampaklah daripada peringkat akar umbi, daripada peringkat polisi negara dan sebagainya. Dan hari ini pun saya tengok tadi ada banyak speaker yang cerita tentang teknologi, ada yang cerita tentang AI misalnya, artificial intelligence, yang sangat menarik. Satu benda yang dekat sebab saya sendiri pun bersama tim di Pandai pun lately ni banyak bergelumang dalam AI untuk kita tambah baiklah aplikasi Pandai. So ada banyak perkembangan-perkembangan dari segi teknologi yang sebenarnya memberi efek yang sangat besar kepada bukan sahaja dunia kerjaya ke ataupun peringkat universiti tapi juga pendidikan di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi saya tak akan sentuh banyak sangat tentang teknologi ini sebab ada banyak mungkin speaker-speaker lain dah sentuh dah. Cuma saya juga nak cerita sikit tentang peringkat universiti, data-data terbaru dan juga apa yang kita nampak daripada peringkat universiti. Selalunya bila orang cakap tentang pendidikan tinggi ataupun peringkat universiti ataupun selepas sekolah lah, sama ada matrikulasi ataupun masuk kolej atau universiti atau sebagai institut pendidikan, orang boleh nampak lah sekarang ni ada sedikit efek terutamanya selepas zaman COVID-19 yang mana ramai orang ada cakap-cakap kata mungkin pelajar-pelajar kurang minat nak sambung belajar di peringkat lebih tinggi. Ada yang juga kata ada yang pelajar-pelajar yang terpaksa tinggalkan universiti, masuk alam kerjaya lebih awal, ada yang kurang minat dan sebagainya. So dekat sini saya nak tunjukkan sikitlah satu framework yang baru saja diterbitkan oleh Akademi Sains Malaysia pada tahun 2024 ini yang menyenaraikan senario masa hadapan pendidikan tinggi. So kajian ini dibuat oleh Akademi Sains Malaysia berdasarkan
juga framework yang telah diwujudkan di negara-negara lain lah. So ada beberapa senario masa hadapan pendidikan tinggi. Macam mana pendidikan tinggi akan berlaku akan datang. Macam mana rupa universiti akan datang. Adakah still sama macam sekarang ataupun macam lain. So di sini ada disenaraikan 4 senario sebenarnya situasi pendidikan tinggi yang akan datang. So yang pertama adalah universiti secara tradisional dan fizikal. So ini adalah keadaan yang mirip keadaan sekarang. Keadaan sebelum-sebelum ini dan mungkin puluhan tahun sebelum ini pun. Universiti secara tradisional dan fizikal, iaitu bermaksud dia berpandukan kurikulum dan juga keputusan pensyarah. Dia terikat dengan lokasi kan, universiti di satu tempat di KL ke, di negeri-negeri lain ke, di bandar-bandar lain. Dia agak seragam dan dikurang perubahan atau tiada perubahan. Dan kalau kat sini ada tulis, dia didefinisikan berdasarkan kelayakan dan dikawal selia dengan sangat ketat lah. Dia agak rigid. So ini apa yang berlaku sekarang dan rata-rata kita boleh bersetujulah inilah style universiti zaman sekarang ataupun sebelum ini. Tapi dia akan berubah. Dia akan melalui evolusi dan seperti yang dijangkakan, yang kedua ialah perubahan marginal, iaitu perubahan sedikit. Apa yang akan berlaku sebenarnya? Pelajar akan memilih khusus dari pelbagai universiti. Bukan daripada satu universiti je. Mungkin sebelum ni pelajar pilih satu universiti, dia stick dekat satu universiti tu beberapa tahun sampai dia tamat kajian. Tetapi akan datang pelajar mungkin akan pilih khusus daripada pelbagai universiti. Sekarang ni pun dah ada twinning program lah, macam-macam persediaan kat tempat lain, kemudian sambung dan sebagainya. Akan datang mungkin pilihan tu lebih meluas. Ada yang ambil kursus dekat sini, dicampur dengan kursus dekat sini, lepas tu disambung dekat sini pula. So kursus-kursus diselaraskan dengan kemajuan teknologi, mengikut peredaran lah teknologi baru, dan pendidikan itu lebih fleksibel dan lebih anjal. Dan persijilan diberi oleh universiti yang mempunyai pengiktirafan bersama, iaitu beberapa universiti mungkin combine bagi pengiktirafan bagi program yang ditawarkan, sebab pelajar itu ambil daripada beberapa universiti kan. Itu adalah perubahan marginal ataupun contoh yang diberi ialah jukebox. Jukebox ni macam mesin muzik lah, yang mana kita boleh play muzik mana yang kita nak kan. Masukkan coin ke dan kita pilih muzik mana yang kita nak, instead of beli macam satu CD satu album yang fix macam tadi tu. Dia agak rigid, tapi jukebox ni kita boleh pilih satu-satu, pause kat sini sini lah macam tu. Dia analogi macam jukebox dalam muzik. Okay, dan seterusnya yang ketiga ialah adaptif, iaitu persijilan diberikan daripada universiti, bukan daripada industri, bukan daripada universiti. Dia boleh dibuat sesuai menggunakan platform yang tidak tradisional, ditentukan berdasarkan permintaan, so demand based. Jadi berdasarkan apa yang pelajar tu nak, jadi itulah yang ditawarkan, dan juga berdasarkan demand industri, dan itulah yang ditawarkan. Jadi persijilan diberikan oleh industri, bukan diberi oleh universiti, yang mempunyai penerapan bersamalah. So industri mungkin daripada syarikat, mungkin daripada persatuan, daripada foundation, daripada certification bodies yang memberikan pensijilan ataupun certification tersebutlah kepada pelajar. Dan satu lagi, yang keempat, yang ini lebih ekstrim lah, iaitu perubahan radikal. Yang ini, perubahan ni, situasi ni berlaku akan datang apabila perubahan radikal tu bermaksud pelajar-pelajar belajar demi kepuasan diri, bukan untuk tunjuk sijil kepada siapa-siapa, tapi lebih pada untuk demi kepuasan diri. Ditentukan oleh pelajar sendiri dan mungkin pada masa terdepan tiada universiti dah. Dia tidak terikat dengan lokasi, masa ataupun kurikulum. Jadi pengiktirafan ataupun persijilan diberi oleh badan profesional, oleh komuniti dan industri. Dan ketika ini lebih belajar untuk peningkatan diri sendiri, meningkatkan kemahiran dan untuk kepuasan dirilah, bukan sekadar untuk menepati silibus kurikulum ke, untuk tunjuk sijil ke dan sebagainya. Dan ketika itu industri pun lebih fleksibel, walaupun tak ada kelayakan, tak ada apa sijil, kalau kita mahir tertentu, mungkin masa tu industri dah lebih open untuk terima kandidat-kandidat juga pelajar untuk bekerja tanpa sebarang qualification yang formal lah ketika itu. So ini adalah apa senario masa hadapan pendidikan tinggi yang mungkin dihadapi oleh pelajar-pelajar kita akan datang. Jadi bila kita lihat ini sebagai
seseorang yang terlibat dalam dunia pendidikan, kita kena bersedialah. Walaupun mungkin kita tak terlibat directly dengan universiti kan, kita mungkin di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, kita seorang guru misalnya, kita kena mula bersedia ke arah ini kerana perubahan ini mungkin akan berlaku tak lama lagi. So ini ada satu unjuran lah dari masa hadapan yang disediakan. Kemudian saya ada tengok juga trend pendidikan tinggi daripada data-data yang ada di publik. Baru-baru ini pada setahun yang lepas lah, kira-kira setahun lepas, saya berada satu conference pendidikan yang terbesar lah juga di dunia yang bertempat di San Diego, yang menarik ribuan stakeholders pendidikan yang datang sama. So dalam event tersebut, dalam conference tersebut, saya banyaklah sit down dalam confer-confer, ada banyak track lah. Saya rasa ada berpuluh track serentak. Jadi dalam satu track tu ada satu presentation yang dilakukan oleh Google yang berkongsikan data-data tentang pendidikan tinggi. Jadi event dia besarlah, sangat besar, conference hall sangat besar, tapi dalam satu sharing session ni lebih intimate sikit lah. Dia ada banyak thread kan. So dalam ni dia tunjuk, Google menunjukkan bahawa akan datang memang universiti-universiti ni mungkin kurang sikit orang cari pendidikan formal ataupun degree, tetapi orang lebih cari program-program yang short courses ataupun program pendek yang mungkin lebih bersesuaian dengan apa yang pelajar minta. Dan benda trend itu dah boleh dilihat sekarang lah. Mungkin kalau kat sini tak nampak jelas sangat, tapi dalam saya besarkan gambar ni, kalau tengok background dalam jenis apa yang orang cari, peningkatan dari segi PhD, graduate ataupun bachelor's program memang meningkat sikit 1%, 2%. Tapi permintaan juga carian daripada pelajar-pelajar yang nak buat short courses ataupun sekadar sigil saja, program-program pendek meningkat jauh lebih banyak daripada program-program yang lebih formal, program degree macam bachelor's degree ataupun ialah peringkat master ataupun peringkat PhD juga. Dan itulah menunjukkan pelajar-pelajar mungkin lebih cari program-program pendek sekarang. Dan kemudian boleh tengok pada tahun 2020 lebih 50%, iaitu 53% itu majoriti mencari traditional degree punya pathway, degree pathway, iaitu pendidikan yang secara formal lah, degree atau masters atau PhD. Tetapi pada tahun 2022, peratusan itu lebih rendah, iaitu 48%, kurang pada separuh. Sebab apa? Sebab majoriti mencari non-traditional pathway. Bukan saja mencari program degree atau master atau PhD yang lebih structured dan lama, tetapi lebih ramai mencari program-program yang pendek. Dan trend itu dah lihat sekarang, bukan akan datang. Ini pada tahun 2022 seperti mana yang di-share oleh Google dalam seksi inilah. Dan selain itu boleh tengok permintaan jadi optimism lebih tinggi terhadap non-degree punya program. Tengok bar hijau ni lebih tinggi, tak kisahlah sama ada untuk upskilling ataupun reskilling. Reskilling ni untuk orang yang mungkin dah bekerja nak tambah skill mereka kemudian lah. Mereka kurang mencari program-program degree dah. Dan begitu juga kalau tengok priority yang diberikan terhadap pendidikan ni lebih kepada non-degree juga. Boleh tengok bar hijau ni lebih tinggi berbanding program degree yang warna biru ni. Jadi boleh tengoklah trend tu dah berlaku sekarang seperti mana yang di-share oleh Google dalam carian, dalam permintaan dan data yang mereka ada. Jadi itu adalah peringkat universiti. Kalau kita tengok negara kita pun menuju ke arah negara berteknologi tinggi. Jadi mungkin dalam perkongsian lain ada banyak yang dah cerita tentang teknologi. Dan kalau kita tengok dari segi keperluan masa hadapan, sebab ini satu perkara yang penting, walaupun kita mungkin berurusan dengan pelajar muda, sekolah rendah, sekolah menengah ke, tapi kita bukan mendidik mereka sekadar untuk menghabiskan kurikulum, tapi kita nak menyediakan pelajar-pelajar yang muda ni untuk masa depan. Jadi apa yang diperlukan dalam masa depan? So negara kita, macam saya cakap tadi, menuju kepada negara berteknologi tinggi diharapkan pada tahun 2030. Jadi apa yang dimaksudkan dengan negara berteknologi tinggi ini, bermaksud negara kita tak adapt dan juga adopt pelbagai teknologi daripada luar dan jadi pengeluar teknologi dalam negara kita juga. Dan kalau kita tengok banyak syarikat-syarikat luar negara yang melabur dalam Malaysia. Contohnya berita sini, Amazon nak melabur 25 bilion ringgit menjelang 2037. Begitu juga syarikat-syarikat besar lain
Tesla misalnya nak install EV supercharger dekat Malaysia dengan sangat banyaknya, dan pelbagai lagi syarikat-syarikat lain yang melabur daripada luar negara, dan begitu juga dalam negara ada banyak teknologi baru yang muncul. Bukan kami di Pandai saja yang wujudkan teknologi, startup dan juga industri, ada banyak lagi players lain lah dalam pelbagai vertikal. Bukan saja pendidikan, tapi dalam otomotif ke, dalam kesihatan ke, macam-macam lagi. So itu semua kita sedia maklum dan kita tahu akan datang memang negara sedang menuju ke arah negara berteknologi tinggi, dan oleh itu Malaysia memang perlukan lebih ramai pekerja-pekerja yang dalam aliran STEM. Aliran STEM. Kenapa perlukan pekerja dalam aliran STEM ini? Sebab sasaran kita pada tahun 2025 ialah semangat 1 juta pekerja STEM. Dan mungkin kalau ada yang tak familiar, STEM tu stand for Science, Technology, Engineering dan Matematik. Itu tahun 2025 yang saya tunjuk ni 1 juta. Pada tahun 2050, 8 juta pekerja STEM. Macam mana nak ada 8 juta pekerja STEM? Penduduk negara kita pun baru 30 juta lebih. Macam mana nak sampai 8 juta ni? So itulah yang kita perlukan pada masa hadapan. Dan seperti saya beritahu, STEM ni stand for Science, Technology, Engineering, Matematik lah. Ada orang yang tak suka sangat istilah STEM ni. Tak kisahlah. Yang penting adalah bidang-bidang yang berkaitan sains dan teknologi. Sebab negara kita menuju ke arah ni dan kita perlukan pelajar-pelajar dan seterusnya pekerja dalam bidang ini. So bilangan jurutera kat Malaysia kalau kita tengok kan, cukup ke tak cukup kat Malaysia ni? Tadi itu sasaran 1 juta, 8 juta apa semua. Di Malaysia ni kalau kita tengok jurutera misalnya lah, cukup ke tak cukup engineer? Kalau tengok data yang diberikan oleh Board of Engineers Malaysia atau Lembaga Jurukut Malaysia, di Malaysia ada 187,900 jurutera engineers menjelang hujung 2022. Nampak macam ramai ni. Dekat 200,000 pekerja dalam bidang engineering di Malaysia saja. So ramai ke sikit? So di Malaysia, kalau kita ikut nisbah jurutera kepada rakyat, kepada population Malaysia, 1/170. Maknanya 170 rakyat, 1 jurutera di Malaysia. Macam mana pula kalau kita bandingkan? Nampak macam okey lah ni, 170 ada 1 jurutera kan? Tetapi di negara-negara maju lain, sama dia di Jerman, di Perancis dan negara-negara maju lain, ratio dia adalah sekitar 1/100. 1/1. Maknanya dia punya bilangan jurutera tu lebih ramai lagi. So Malaysia memang ketinggalan lagi, memang ramai lagi yang kita perlukan jurutera. Dan ini baru jurutera. Bidang STEM bukan jurutera saja, ada banyak lagi bidang-bidang lain yang berkaitan dengan sains dan teknologi. So di Malaysia ini ada banyaklah inisiatif dan juga polisi berkaitan sains dan teknologi yang diwujudkan dalam negara kita ni untuk bantu negara kita bersedia ke arah akan datang. So ada banyaklah, contohnya polisi-polisi seperti ini semualah yang disenaraikan. Kalau tengok sini seperti National Science Technology Innovation Policy, ni STI lah polisi, National Space Policy, ada Robotics Roadmap, Bioteknologi, Blockchain punya Roadmap, Electrical Electronic punya Roadmap, macam-macam lah, Advanced Technology, Nano Teknologi, AI Roadmap dan macam-macam lagi. Dan kalau tengok sini Roadmap ni kebanyakannya 5 tahun atau 10 tahun daripada 21 ke 25 ataupun sampai ke 2030. Ada banyaklah polisi untuk bantu. Bukan saja bantu peringkat syarikat ataupun peringkat industri, tapi juga bantu peringkat universiti, juga bantu peringkat pendidikan di peringkat sekolah. So roadmap ini disediakan daripada peringkat negara lah. Contoh ini saya ketika menghadiri Majlis Pelancaran Hala Tuju Teknologi lah, mungkin sekitar hujung tahun 2022, yang mana kita lihatlah benda-benda menarik yang berlaku ketika itu dan mereka wujudkan satu AI roadmap lah untuk tahun 2025. Dan kalau kita tengok dalam roadmap ni, ada banyaklah ditebal dan banyaklah yang Malaysia cuba sediakan untuk memastikan kita sedia. Dan kalau kita tengok ranking peringkat dunia, Malaysia adalah ranking 28. Regional kita peringkat 1 lah dalam segi government AI readiness. So dari peringkat kerajaan mereka kata mereka bersedia dari peringkat kerajaan. Tapi adakah dari peringkat akar umbi kita bersedia dari peringkat pelajar ataupun peringkat pendidik sekali, iaitu yang akan menyediakan pelajar-pelajar kita ke arah ini. Di segi government mereka kata mereka bersedia dan ranking mereka dari regional atau peringkat Asia Tenggara ni nombor 1 dah. So ada banyaklah polisi lain yang disediakan juga macam saya senaraikan tadi, dan itu daripada peringkat polisi, peringkat atas lah.
Kalau kita tengok daripada bottom kan, daripada akar umbi, kita kena tengok pendidikan STEM. Mungkin ramai guru-guru yang sedang menonton ni, saya harapkan boleh fokuslah kat sini. Macam mana, adakah kita bersedia ke tak bersedia untuk menghadapi masa hadapan, iaitu keperluan dalam bidang sains dan teknologi. So kalau kita tengok plan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2015, memang sangat menarik, satu macam roadmap lah, satu plan sehingga 2013-2015. So 2013 ke 2025 sebenarnya. 2013 kepada 2025. So pelan pembangunan ini disediakan, dilancarkan pada 2013 lah sampai 2025. So pendidikan STEM pun ada dinyatakan dalam plan tu. Kalau tengok sini pada wave pertama iaitu 2013-2015, STEM ni akan di-improve dan di-strengthen mengikut kurikulum, penilaian juga latihan guru. Kemudian adalah multi-mode punya learning models. Kemudian pada wave kedua, kempen atau kolaborasi dengan badan-badan yang berkaitan untuk generate interest dan juga awareness dalam STEM. Dan ini sangat pentinglah berkolaborasi dengan industri, berkolaborasi dengan syarikat, dengan badan-badan luar di luar sekolah untuk menarik minat pelajar ke arah STEM. Dan seterusnya pada wave terakhir ialah STEM moving towards excellent melalui operational flexibility, iaitu ada operasi yang lebih anjal dalam pendidikan STEM. Dan itulah yang kita harapkan terutamanya 5 tahun terakhir hingga 2025. So ini apa yang anda ada dalam plan. Dan dalam plan itu juga ada menyatakan sasaran pelajar STEM lah. Sebenarnya sasaran ni dah set pada tahun 1970 lagi. Dah 50 tahun lepas lagi sasaran ini diletakkan. Dan 50 tahun lepas sasaran yang diletakkan ialah 60% daripada pelajar-pelajar yang ada di Malaysia, pelajar di sekolah, meminati STEM, masuk ke dalam aliran STEM. Itu adalah sasaran kita, 60%. Maksudnya kalau ada 100 pelajar, 60 pelajar akan ke arah sains, teknologi, engineering ataupun matematik. Ini sasaran yang telah ditetapkan puluhan tahun daripada dahulu. So kita harapkan meningkatlah, kita boleh capai sasaran ni kan. Kalau kita tengok report pelan pembangunan pendidikan Malaysia ni, Malaysia Education Blueprint ni 2013-2025 ni, kita boleh tengok report tahunan daripada 2013 sampailah sekarang. Dan report ni ada, kalau tengok dekat performance and delivery unit padu.edu.my, boleh tengok laporan ni tahunan dan sama ada kita capai ke tak capai. So kalau tengok laporan tu, peratus pelajar STEM di Malaysia ialah ini dia. So pada tahun 2012 ada 48% pelajar yang dalam aliran STEM. Kemudian 2013 menurun sikit, lebih kurang 46.96%. Kemudian menurun lagi sikit, 46%. Dan kalau tengok paling baru sekali 2021, ya ada laporan sekitar 40.95%. So, kalau kita tengok sini, rata-rata memang dalam angka 40 lebih, tak sampai lagi sasaran kita yang 60%. So sasaran kita 60% memang belum sampai lagi sebab sekarang ni sekitar 40 lebih persen saja. Dan bukan saja tak sampai, malah kalau kita tengok trend ini adalah trend yang menurun. So kalau kita tengok dari aspek keperluan pelajar-pelajar STEM ataupun pelajar-pelajar yang cenderung ataupun memilih aliran sains dan teknologi, memang ini satu perkara yang membimbangkan sebab trend ini menurun dan makin sikit orang ataupun pelajar yang menuju ke arah STEM. Lepas tingkatan 3 misalnya, mereka ambil mungkin subjek-subjek aliran sastra contohnya, ataupun aliran ataupun subjek-subjek yang tak ada kaitan dengan sains lagi dah. So ini satu perkara yang mungkin membimbangkan kalau kita tengok aspek keperluan pelajar-pelajar STEM. Dan jauh lagi lah nak sampai sasaran yang 60%. Kalau kita unjur daripada situ, makin lama makin rendah. Dahlah makin rendah setiap tahun yang pelajar-pelajar pilihan STEM di sekolah. Kalau tengok laporan ini pada tahun 2023 mengatakan pelajar-pelajar yang memilih STEM degree pula setiap tahun 5% daripada mereka bertukar kursus pula. Dahlah makin sikit pilihan STEM. Bila masuk universiti pula yang memilih STEM degree ini 5% mereka bertukar kursus. So kalau tengok sini ada lebih kurang 180,000 pelajar yang masuk universiti, 60,000 adalah yang mengambil subjek kritikal lah, iaitu sains, teknologi, engineering, matematik, STEM, dan 3,000 ataupun 5% daripada mereka switch courses setiap tahun. So mereka ni merubah
daripada subjek-subjek seperti matematik, sains komputer, kejuruteraan, pembuatan, pembinaan kesihatan dan juga subjek-subjek lain yang berkaitan STEM kepada subjek-subjek seperti sains sosial, bidang sastra, kemanusiaan, komunikasi. So kalau tengok sini, nampak lebih jelas lah mana pelajar-pelajar STEM ni makin menjauhi STEM. Saya nak tekankan kat sini, tak ada masalah untuk pelajar-pelajar pilih belajar sebenarnya sains sosial, sastra, kemanusiaan, komunikasi. Ini adalah bidang-bidang ilmu yang berguna juga pada masa hadapan. Cuma kalau kita tengok aspek keperluan, demand industri, demandnya terletak di sebelah kiri sini. Keperluan negara juga terletak di sebelah kiri dan peluang untuk pelajar-pelajar tu mendapat income yang tinggi juga di sebelah kiri ini. So kalau kita tengok sini memang agak membimbangkan. So dari aspek peranan guru pula macam mana? Aspek peranan guru. Macam-macam yang cuba dibuat daripada peringkat pelbagai stakeholders, tapi kalau kita tengok dari aspek guru, sebab guru inilah yang lebih dekat dengan pelajar. Dan tugasan guru ni sangat banyak, bukan saja mendidik tapi juga memberi motivasi kepada pelajar, berdampingan dengan pelajar kan. So guru ni ada peranan dia juga. So apa yang guru-guru boleh buat? So peratusan pelajar meminati STEM ni kalau kita compare lah kepada negara-negara lain, macam contohnya di benua Eropah, 78% pelajar meminati STEM. Bila kita buat survey, kita tanya pelajar sekolah di sana, 78% mengatakan mereka yes, saya minat STEM. Kalau di Amerika pula, 87% mengatakan yes, saya minat STEM. Di Malaysia macam mana? Kalau kita pergi ke sekolah, kita tanya mereka kan, kadang-kadang saya selalulah pergi sekolah, buat program di sekolah, di dalam bandar, di luar bandar dan sebagainya. Kita tanya juga pelajar-pelajar minat tak aliran sains, teknologi dan sebagainya. Dan kalau kita tengok report, juga jurnal, juga laporan yang disediakan, mengatakan 44% sebenarnya sahaja pelajar-pelajar sekolah Malaysia meminati STEM. So kalau tengok ni sangat rendah, kira-kira separuh berbanding contohnya Amerika yang meminati STEM. So ini satu perkara yang membimbangkan jugalah. Dan inilah situasi sebenar yang berlaku sekarang. Dan memang ada banyak cabaran dalam pelaksanaan STEM di sekolah, kita faham. Dan ada banyak kajian yang dah buat. Kajian memang demi kajian, pelbagai jenis tesis lah, jurnal, laporan, paper dah dibuat untuk kaji cabaran ni. Apa sebenarnya cabaran dalam pelaksanaan STEM di sekolah ni? Kenapa pelajar tak minat? Kenapa pendidikan STEM ni ada cabaran? So kalau kita tengok kajian dah dibuat macam-macam, di antara kajian-kajian terbaru lah kalau tengok tahun-tahun di sini yang dibuat oleh pelbagai researcher, bukan saja daripada Malaysia tapi juga researcher daripada luar negara lah. So cabaran-cabaran ni ada macam-macam, result dia, keputusan daripada research yang dibuat. Saya nak highlightkan sikit lah dia punya keyword dekat sini. Kalau tengok sini ni keyword. Kalau tengok sini ada yang cakap pasal motivation, ada cakap pasal exposure kepada career kepada pelajar kurang, ada cakap pasal interest pelajar kurang dan juga ada yang cakap pasal facility di sekolah ataupun facility ataupun equipment apa-apalah di sekolah yang mungkin merencatkan pendidikan STEM. Tetapi kalau tengok sini paling banyak sekali adalah berkaitan teachers. Kat sini cakap pasal teacher, kat sini pasal teacher, kat sini cakap pasal competency gap. Teacher, kat sini cakap guru ada understanding yang kurang. Kat sini ada cakap cabaran lain, basic skill and knowledge di kalangan guru dan sebagainya lah, attitude dan sebagainya. So kat sini lah nampak seolah-olah mereka blame cikgu pula. Saya pun tengok, terkesan jugalah bila kita tengok pendidik pula disalahkan kan. Kita faham pendidik ada banyak cabaran lain, ada banyak tugasan lain. Dengan tugasan adminnya, nak habiskan silibusnya, nak mengawal pelajarnya, macam-macam kan. So dah banyak beban dah. Tiba-tiba kajian ni, cikgu-cikgu pula dipersalahkan. So sebenarnya ada banyaklah faktor-faktor lain juga, tetapi kita nampak kat sini mungkin sebagai seorang guru, sebagai pendidik, tak kisahlah kita pendidik sekolah ataupun kita pendidik tutor ataupun kita keluarkan bahan belajar dan sebagainya, ada peranan yang kita boleh mainkan di sini. Contohnya dari segi pendedahan kepada pelajar. Kita boleh tengok tadi ada yang cakap pasal interest, ada cakap pasal awareness kan. Jadi itu antara benda yang kita boleh buat. Yes, kita nak habiskan silibus, kita nak follow the curriculum dan sebagainya, tetapi pada yang sama kita boleh terapkan minat kepada pelajar ke arah subjek-subjek seperti STEM inilah. Dan alhamdulillah
baru-baru ni lah, baru je dalam 2-3 hari lepas lah saya datang event minggu ni juga, satu event yang sangat besar yang melibatkan Perdana Menteri kita lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang melancarkan satu program baru untuk rakyat, iaitu satu program yang dinamakan AI untuk rakyat. Satu inisiatif AI untuk rakyat yang dirasmikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim baru saja dalam 2-3 hari lepas, minggu ini juga. So event ni sangat besar dan ini satu inisiatif barulah. So saya tengoklah sikit AI untuk rakyat ni apa. Rupa-rupanya AI untuk rakyat ni adalah pendedahan artificial intelligence kepada rakyat, kepada semua. Bukan kepada untuk dewasa, tapi untuk pelajar-pelajar juga. Jadi kalau ada kesempatan, saya syorkanlah pergi tengok AI untuk rakyat ni, satu benda yang sangat baru saja dilancarkan. Mungkin ada penonton-penonton yang aware kan, baru dilancarkan 2-3 hari lepas. Boleh tengok portal ni dan boleh galakkan pelajar-pelajar untuk pergi situ. Boleh dapat certification, boleh dapat badge, boleh dapat sijen dan sebagainya. Kalau kita go through the micro learning lah dekat situ dan dapat pendedahan. So ini antara benda-benda yang berlaku peringkat negara, tapi kita sebagai pendidik pun boleh libatkan pelajar-pelajar kita juga. Dan kemudian ketika event tu saya sempatlah cerita tentang pandai pada Perdana Menteri lah. Kita pun di Pandai pun terlibat juga. Saya kongsikan, seronoklah saya kongsikan gambar-gambar dekat sini sikit lah. Ini memang gambar ketika event tersebut. So bolehlah kita involvekan pelajar-pelajar kita dalam AI ni, beri pendedahan peringkat muda lagi. Sebab akan datang kita tak boleh deny. Benda ni seperti mana speaker-speaker lain mungkin dah sentuh, memang diperlukan dalam masa akan datang dan diterapkan dalam dunia, dalam kehidupan seharian pun. Jadi kita kena bersedia. Dan saya juga alhamdulillah terlibat dalam pelbagai program antarabangsa kan. So contohnya pada setahun yang lepas kira saya dapat terpilihlah pergi melawat ke sekolah-sekolah di California di Amerika Syarikat. So saya pergilah ke sana tengok macam mana pendidikan dibuat dalam kelas, dalam sekolah mereka. So ni antara gambar-gambar yang sempat saya masukkan di sini. Kalau tengok di sekolah ni mereka belajar dengan cara yang sangat menarik lah. Mereka buat pelbagai projek, mereka libatkan gadget-gadget. Kalau kat sini, gadget mereka, ada device mereka dalam kelas, mereka buat group work, sampai duduk kat atas lantai dengan cikgu-cikgu pun ada. Jadi kita pergi observe dengan grup-grup lah. Kalau tengok sini ada grup ni, ini yang buat lawatan daripada pelbagai negara. Jadi saya wakil daripada Malaysia, tengoklah macam mana sekolah beroperasi di sekolah-sekolah di California. Tengok ni macam mana cikgu mereka gunakan device, gunakan internet dan teknologi untuk belajar dalam kelas dan waktu sekolah juga. Dan mereka buat projek untuk menarik pelajar-pelajar ke arah sains dan juga subjek yang untuk memupuk minat pelajar tersebut lah. So ini satu benda yang sangat saya rasa kira sangat interesting. Of course, kita terikatlah dengan contohnya di SKP, dengan kurikulum dan sebagainya, tapi sebagai pendidik kita boleh jadi kreatif untuk mendedahkan pelajar ke arah subjek-subjek yang berteraskan sains misalnya. So dan selain itu juga kita juga boleh berkolaborasi lah dengan industri, kita boleh berkolaborasi dengan syarikat-syarikat luar dan baru-baru ni saya dapat berjumpa dengan Timbalan Rektor IPJM, Institut Pendidikan Guru Malaysia, dalam event di Akademi Sains Malaysia lah dalam 2-3 hari lepas juga. Dan ketika itu Dr. Yazid, iaitu Timbalan Rektor tersebut, dia cakaplah harapan dia ialah supaya guru-guru di sekolah, guru-guru kebangsaan ni juga menerapkan banyak pembelajaran di luar kelas juga, iaitu sama ada berkolaborasi dengan industri ataupun syarikat ataupun membawa pelajar untuk belajar benda-benda di luar silibus juga untuk menarik minat pelajar. Situ harapan beliau, jadi saya sampaikan di sinilah. So itu antara peranan pendidik sebagai seorang pendidik. Jadi memang banyak cabaran kita sebagai seorang pendidik, tapi saya sukalah kongsikan hari ini untuk tengoklah sedikit data dan juga trend lah yang berlaku akan datang dan macam mana pelajar-pelajar macam mana yang kita perlu bersedia untuk menghadapi universiti dan juga alam pekerjaan akan datang. Jadi saya kira sekian saja untuk perkongsian saya kali ini dan saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua yang menonton dan juga semua yang dah sudi hadir dalam program PDP Spotlight ini sepanjang hari inilah, dan saya kira ini satu inisiatif yang baik dan mendapat sambutan yang sangat baik dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang menonton ni adalah pendidik-pendidik ataupun stakeholders yang bersemangat, yang pentingkan pendidikan anak-anak kita dan insya-Allah kalau ada peluang kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.